Baik, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Okey, sebelum kita mula ni, saya nak tanya semua orang dah start drawing atau dah start new file belum? Saya dah bagi video tu, so boleh ikutlah step tu untuk memulakan lukisan tiga dimensi. Jadi maknanya awak jangan pakai file title block yang lama tu, jangan pakai. Okey, kita akan mulakan file baru untuk lukisan tiga dimensi ni. Boleh dengar tak suara saya? Boleh kan? Okey, baik. So harap ready sebab 3D ni panjang sikit dia punya step. Okey, so ini kita punya profile. Okey, ini kita punya lukisan tiga dimensi dalam amali kita lah. So ada dua soalan. So ni yang pertama lah. Baik. Okey, so sebelum kita mula kita tengok kita study dulu apa bentuk yang ada dalam profile ni. Okey, apa bentuk dia? Okey, kalau awak perasan, okey. So profile ni terbentuk daripada gabungan ataupun a combination of a few basic shapes of solid. Okey. Dia terbentuk daripada beberapa bentuk solid yang basic, yang asas. Okey. Di antara bentuk yang kita kena guna ataupun kena bina dalam ni adalah bentuk kotak. Okey, bentuk kotak ataupun box. Okey, first one is box, and then kita ada cylinder. Okey, lubang-lubang yang awak nampak ni terbentuk daripada silinder. Okey, kemudian satu lagi yang awak nampak inclined plane ni, okey, satah condong ni terbentuk daripada bentuk wedge. Okey, wedge ada satu bentuk asas dalam roket yang kita panggil sebagai wedge. Jadi ada tiga bentuk. There are three basic shapes of solid, okay, that we have to draw, dan kita kena satukan, kita kena union, dan kita kena buat proses subtraction untuk dapatkan final result macam ni. Okey, jadi saya nak clarify yang tu dulu. Okey, so kalau dah faham macam mana bentuk ni terhasil, baru kita boleh lukis. Okey, baik. So untuk start lukisan 3D, kita kena ambil file baru So jangan pakai file title block yang lama tu. Kita ambil new file. Okey, kemudian kita ambil ACAD IXO. Okey, ini sama macam dulu. Kemudian okey. Right. Okey, now kita akan tukar workspace ruang kerja kita kepada ruang kerja 3 dimensi. Okey, kita akan ambil ada dua pilihan dekat sini, 3D basic dengan 3D modeling. Jadi untuk peringkat pengenalan ataupun basic ni, kita just ambil 3D basic cukup. Okey, tak perlu ambil 3D modeling. Sebab perbezaan dia nanti bila proses rendering, paparan kerja 3D modeling agak lebih berat daripada 3D basic. Jadi untuk meringankan sikit kita punya ni lah, PC kita, laptop kita ambil 3D basic cukup. Okey, ambil 3D basic. Okey, bila kita ubah workspace ataupun when we switch the workspace to 3D, apa yang berubah adalah interface. Okey, interface akan berubah. Di bahagian ribbon kalau awak tengok, dia dah ada ikon-ikon untuk menghasilkan objek 3 dimensi. Okey, yang sebelah kiri atas seperti yang saya terang dalam video tu, ada arah-arahan untuk menghasilkan bentuk solid. Okey, yang sebelah kiri sekali adalah yang paling penting. Okey, disenaraikan semua command bagi menghasilkan basic shapes. Ini yang saya masukkan sebagai 3D basic shapes. Okey, there are box, cylinder, cone, sphere, pyramid, wedge, torus, and polysolid. Jadi kita akan gunakan all these basic shapes untuk menghasilkan profile seperti yang ditunjukkan dalam amali. Okey, dalam buku amali. Okey, sebelah tu kita ada extrude. Ini kita akan pakai kemudian lah. Okey, kemudian ribbon, kotak ribbon ni bahagian sebelah kanan. Yang kedua yang terpenting kat sini adalah bahagian edit. Okey, edit ni proses kita nak editing lah. Kita boleh union, subtract, intersect dan sebagainya. Okey, alright. Dan okey, sebelum kita nak mula, first sekali kita kena
setting lah kita punya limits. Okay, limits kita pakai F4 lah. F4 297 210. Okay, and kemudian kita akan zoom all lah. Okay, zoom all. Okay, now okay, now kita akan tengok views. Okay, kita akan cuba tengok pandangan dalam 3 dimensi. Okay, ada pilihan untuk kita view dalam satah 3 dimensi, di mana kita boleh maneuver pandangan pada ribbon di sebelah kanan atas ni. Okay, kalau pergi sebelah kanan atas ada button kat sini, klik kat sini. Okay, sini adalah pilihan-pilihan untuk kita view kita punya workspace. Sama ada kita boleh view dalam bentuk paling asas iaitu 2D wireframe seperti sekarang, ataupun kita boleh view dalam bentuk 3D conceptual, 3D hidden, 3D realistic, 3D shaded dan sebagainya. Okay, so kalau untuk permulaan ni kita akan gunakan, biasanya kita akan gunakan 3D wireframe lah. Okay, so kalau kita klik 3D wireframe, dia akan tukar paparan kepada 3D wireframe. Beza dia, dia punya background gelap. Okay, kemudian dia punya UCS dia akan dicolorkan ikut X, Y, Z. X warna merah, Y warna hijau, Z warna biru. Okay, so sekarang kita berada dalam pandangan atas, top. Okay, mana tahu kita dalam top view, tengok sebelah kanan ni, ni top, ataupun tengok sebelah kiri atas, top. Okay, top view wireframe. Okay, so macam mana nak ubah kepada pandangan 3 dimensi supaya lebih jelas X, Y, Z tu? Kita ubah kepada view kat sini. Okay, dalam ribbon sebelah kanan atas, ini pilihan pandangan yang kita boleh guna. Top, bottom, left sampai back ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pandangan 2 dimensi. Top, bottom, left, right, front and back. Kemudian ada 4 pandangan dalam 3 dimensi, iaitu pandangan isometrik. Okay, southwest, southeast, northeast, northwest. Okay, for the starting saya akan gunakan southeast isometrik, okay, sebagai panduan ataupun pandangan untuk kita lukis. So saya ambil SE isometrik. Alright, so nampaklah sekarang ni dengan lebih jelas X, Y, Z kita. Mana satah XY, mana satah XZ, YZ dan sebagainya. Okay, so paksi X akan pergi ikut warna merah ni, paksi Y warna hijau, paksi Z warna biru. Itu arah positif dia lah. Okay, kemudian background ni kita boleh offkan dia punya grid lah supaya lebih jelas. Okay, offkan grid kalau nak. Okay, kalau tak nak boleh onkan balik, terpulang lah. Okay. Baik, okay, so now kita dah boleh lukis. Okay, kita dah boleh mula lukis kita punya objek. So saya tengok balik objek tadi. Samadi boleh rekod saya tak rekod tadi. Dah rekod lah. Okay. Okay, so saya akan mulakan dengan objek paling basic sekali dalam profil kita ni. Kita ada 2 kotak. Okay, ada 2 kotak yang mempunyai saiz yang berbeza. Okay, kotak di sebelah bawah. Okay, kotak sebelah bawah dengan apa ni dia punya tapak dia 100 kali 140. Okay, kalau refer kepada UCS dalam AutoCAD ni, okay, arah X tu dia punya panjang 100, okay, kotak bawah. Kemudian dia punya panjang arah Y 140. Kemudian ketinggian arah Z adalah sebanyak 20 mm. So itu kotak yang pertama. Kotak yang kedua di sebelah atas, dimensi dia adalah dimensi dia 100 lah. Okay, X 100 sama. Kemudian dia punya Y pendek sikit lah. Y dia separuh saja 70. Dan Z dia ketinggiannya 50. Jadi kita lukis dua tu dulu. Kita combinekan 2 kotak tu dulu. Lepas tu baru kita buat yang lain. Okay. Baik, so kita pergi kepada arahan ni sebelah kiri. Okay, cari command, cari basic shapes punya command. So ini dia senaraikan basic shapes. Kita ambil box lah. So klik pada box. Okay, klik pada box. Okay, so dia minta specify first corner.
First step adalah first corner untuk box kita. So cara paling mudah untuk mulakan lukisan, kita ambil pada titik origin. First corner kita ambil pada titik 0,0,0,0. Okay, since that you are dealing with 3D, jadi you kena consider coordinates of 3D lah. Okay. Kalau kita masukkan origin, kena consider X, Y dan Z lah. 0, 0, 0. Okay. So dia akan letak pada titik 0, 0, 0 sebagai first corner of the box. Okay, of first box. Kemudian ada corner. Okay. So ada corner ni kita boleh terus masukkan koordinat bagi opposite corner. So koordinat ni kita kena kira siap-siap. Berapa panjang X, berapa panjang Y. Okey. Jadi panjang X dia 100. Okey. 100. Dia punya Y 140. Dan dia punya Z kosong. Okey. Dia punya Z kita kena letak juga kosong. Okey, sebab dia tidak berubah pada arah Z. Sebab ini kita nak lukis tapak terlebih dahulu. Konsep untuk melukis box, kita mulakan dengan lukisan tapak terlebih dahulu. Okey. So enter. Nampak? Dia dah buat dah tapak. So sekarang step yang terakhir adalah untuk memasukkan ketinggian box. Okey, sama ada kita boleh masukkan tinggi itu arah positif ke sebelah atas ataupun ke sebelah bawah arah negatif Z. Jadi tinggi dia ikut profil tadi 20. Jadi kita masukkan positif 20. Okey, enter. Okey, siap. The first box. Okey, ini kotak pertama kita. Okey, kemudian kita lukis kotak yang kedua. Dimensi 100 kali 70 dan kali 50. So kali ini kita kena locate the first point tu betul-betul. Okey, kalau 70 arah Y tu, maknanya dia separuh daripada 140. Jadi kita boleh snap pada midpoint pada garisan arah Y. Okey. So kita check pada object snap. Kita ambil midpoint sebab kita nak klik pada midpoint of the Y. Okey. Panjang Y pada kotak bawah tu kalau boleh. Okey, so kita ambil midpoint. Okey, kemudian kita ambil box. Okey, now first corner kita kena klik dekat midpoint ni. Okey. Sebab memang kat situlah. Okey, kotak kebetulan dalam soalan ni dia punya saiz kotak atas separuh. So mudahlah. Kalau dia bukan midpoint, kita kena masukkan koordinat. Okey, contoh kalau soalan lain kotak sebelah atas tu bukan ambil daripada midpoint. Jadi kita kena kiralah berapa koordinat untuk kita masukkan first corner ataupun first point kita. So now saya boleh klik daripada midpoint ni. Okey. Midpoint ni kita boleh klik pada sebelah atas kotak atau sebelah bawah. Okey. Kalau tak nampak sebelah bawah, kita kena ambil sebelah atas. Okey. Sebab dalam lukisan 3D ni dia kadang-kadang objek snap ni kadang-kadang dia mengikut kesesuaian. Dekat mana tempat paling mudah dia nak snap. Jadi bila sebelah bawah ni dia dah jadi hidden. Okey, jadi kita kena maneuver ke sebelah sini. Kita cari midpoint yang dia boleh nampak. Okey. Kalau sebelah belakang dia tak boleh nampak garisan bawah. Jadi kita buat sebelah hadapan, baru dia boleh snap kepada garisan bawah. Midpoint. So saya start kat sini. Tapi ada perubahan sikit lah nanti sebab kita kena reversekan dia punya nilai X. Okey, kalau kita start kat sini, kita kena reversekan nilai X. Kalau kita start di sini, kita kena reversekan nilai Z. Tak perlu. Sorry, tak ada masalah. Memang kita start kat sini lah, sorry. Okey, so kat sini kita boleh start kat sini. So midpoint sebagai first corner. Kemudian opposite corner kita terus boleh masukkan koordinat ataupun kita just klik saja dekat sini sebab dia memang akan sambung daripada hujung ke hujung. So endpoint di sini. Kalau nak masukkan koordinat di hujung ni adalah 100, 140 dan 20. Okey, kalau tak kita boleh gunakan bantuan OSnap saja. So klik kat sini. So ini dia punya tapak dia. Lepas tu kita bawa dia ke atas untuk lengkapkan bentuk box tu. So ketinggian bagi kotak di atas adalah 50. Okey, masukkan 50, enter. Right. So siaplah dua kotak. Okey, first box bawah, second box atas. Okey, apa nak buat sekarang? Kita kena satukan kedua-dua box ni. So kita akan join dia dengan menggunakan satu arahan yang dipanggil sebagai union. Now we use a command
call union. Okay, yang ni kita akan satukan kedua-dua objek. So klik pada union dan klik pada kedua-dua objek, atas dan bawah, dan enter. Right, so sekarang dia dah union, jadi satu objek saja. Okay, selesai. Okay, seterusnya kita akan buat lubang di bahagian kotak ataupun box sebelah bawah. Okay, the first box dia ada lubang. Okay, diameter 30. Lubang ni tembus lah. So nak buat macam mana? So perhatikan dulu dalam profile, lubang ni terletak pada lokasi ataupun pada in the middle, at the middle of ruang ini. Okay, dia betul-betul di bahagian tengah ni. Jadi sama ada you boleh gunakan koordinat ataupun you boleh gunakan bantuan garisan binaan untuk dapatkan titik center bagi bulatan tersebut. Tapi memandangkan saya tahu dekat mana koordinat dia, saya boleh masukkan koordinat. So kita akan lukis second basic shape, iaitu cylinder. Now we are drawing cylinder. So cylinder sama juga konsep macam box. Kita perlu lukis tapak terlebih dahulu. Okay, tapak tu bentuk bulatan. Lepas tu baru kita masukkan ketinggian dia. So ambil cylinder. Now dia minta dekat kita dekat mana center tu. So center ni kita kena kira koordinat. Okay, so dia duduk dekat tengah-tengah tu. X adalah 50. Okay, dia punya Y adalah berapa koordinat Y? Siapa boleh kira? Anyone boleh bagi koordinat Y bagi silinder kita ni? 35. Okey, bagus. 35. Okey, Y 35 sebab 70 bahagi 2. Dan akhir sekali, koordinat Z berapa? Anyone? Koordinat Z? Kita buat macam koordinat Z tadi sama macam konsep kita lukis box tadi lah. Kita lukis kat sebelah bawah, dekat satah paling bawah sekali, satah XY. So berapa? Dia mestilah kosong pandai. Okey. So koordinat Z mestilah kosong sebab kita nak start daripada bawah. Okey, so enter. Nampak dia pun letak pada koordinat yang kita masukkan tadi. Now kita buat dululah dia punya lubang untuk kita buat dia punya circle dulu untuk tapak dia. So radius 15. Lepas tu kita naikkan ketinggian dia sama tinggi dengan kotak bawah tadi, 20. Enter. Okey, selesai. Okey, alright. Okey, seterusnya ada satu lagi lubang tapi lubang ni kita tak boleh nak buat lagi. Okey, lubang di sebelah atas kanan ni tak boleh buat sebab tidak ada lagi bentuk untuk tidak dia punya surface tu kita tak sediakan lagi. Sebab kita ada satu satah condong. Satah condong ni akan dihasilkan bila kita tekapkan satu bentuk yang kita namakan sebagai wedge. Okay, now you kena belajar macam mana nak lukis wedge. Sebab wedge ni akan ditekapkan di atas box kita. Tapi sebelum tu saya tunjuk dulu proses untuk menghasilkan lubang ni. Sekarang ni dia bukan lubang, dia silinder. Silinder yang kita masukkan dalam box. Jadi kalau kita view dalam bentuk conceptual, okay, saya ubah pada conceptual view. Dia tidak ada lubang. Okay, dia solid, dia masih lagi solid. Jadi macam mana kita nak hasilkan lubang? Kita akan guna satu arahan yang dipanggil sebagai subtract. Okay, so pergi kepada subtract ataupun klik ikon subtract. Okay, subtract. Kemudian step pertama kita pilih dulu objek yang kita nak kekalkan. Jadi box ni yang kita kekalkan, klik. Kemudian kita enter sekali. Okay. Kemudian kita pilih objek yang kita nak subtract, yang kita nak buang, supaya nanti dia akan tinggalkan lubang kat situ. So kita klik pada silinder ni. Okay, kemudian kita enter.
tak jadi sebab tak kena klik tu. Saya ulang balik. Subtract. Okey. Klik objek yang kita nak simpan. Enter. Dan klik objek yang kita nak buang. Okey, enter. Alright. Nampak? Sekarang baru nampak lubang tu. Okey, dah terhasil lubang. Okey, selesai. Okey, saya patah balik pada pandangan 3D wireframe. Okey, now macam mana kita nak hasilkan wedge yang boleh kita tekapkan di atas objek kita dan kita boleh subtract dia untuk hasilkan final result yang kita nak. Jadi, first sekali you kena belajar dulu nak lukis wedge. Okey, wedge. So, dia minta first corner of wedge. Saya lukis wedge di bahagian ni lah. Saya cuba masukkan dekat tempat yang lain. Okey, saya klik kat sini. Okey, anywhere lah. On the space saya buat. Okey, ni first corner. Okey. So, dia kata next specify other corner. Jadi, wedge ni pun sama konsep juga. Dia akan cuba buat tapak dulu. Okey, tapi biasanya kita akan guna step by step. Untuk wedge ni, saya tak nak terus masukkan opposite corner. Saya nak gunakan length. Okey. So, next step, klik pada length. Ataupun boleh type L. Klik pada length. So, bila kita klik length, dia akan start dengan paksi X dulu. So, panjang pada arah paksi X berapa kita nak masukkan. Okey, berapa kita nak masukkan. Jadi, saya tengok balik profile tadi. Kalau tengok wedge yang kita nak tekap di atas box kita ni, tapak tu di sebelah atas. Tapak di sebelah atas. Jadi, arah X tu, panjang arah X adalah 50. Okey, dia separuh. Awak tengok dekat dimensi 50 ni. Jadi balance tu 50 lagi. Jadi 50 itulah panjang arah X bagi wedge kita. Okey. Kemudian arah Y dia, panjang arah Y kalau kita teliti kat sini bersamaan dengan 140 tolak 25. Okey, arah Y. 140. Jadi panjang Y 115. Jadi X 50, Y 115. Dan Z ketinggian dia kita kena buat tinggi penuh lah. Okey, penuh ketinggian dia ikut box kita. 50 tambah 70 tambah 20. 70 ketinggian dia. So, kita ulang balik lah. So, saya ambil balik kat sini wedge. Okey, saya lukis kat tempat lain. Okey, anywhere kat sini. Sebab nak belajar buat dulu. Kemudian kita klik pada length. Kita buat one by one. Kita masukkan panjang arah X 50. Enter. Lepas tu masukkan width ataupun panjang arah Y. Okey. Y tadi 115. Kemudian dia punya ketinggian tu okey 70. 70. Okey. Saya masukkan semua positif sekarang ni. 70 positif. So ini standard wedge yang terhasil mengikut UCS yang kita ada sekarang. Okey. Mengikut UCS yang kita pakai sekarang. Okey, tengok X merah, hijau, biru ni. Jadi berdasarkan apa yang terhasil ni, cuba figure out, cuba fikir macam mana kita nak terbalikkan wedge ni supaya kita boleh lekatkan di atas box kita. So, apa kita nak buat? Adakah kita nak rotate wedge ni ataupun kita nak buat apa? So, cara dia adalah kita rotate UCS kita ataupun paksi XYZ kita kena pusing supaya dia bertepatan dengan keadaan wedge yang kita nak buat untuk ditekapkan di atas box ni. Okey, jadi panduan dia tengok balik kat sini. Maneuver balik kepada basic shape dalam 3D ni, tengok step dia. Dia kata create a 3D solid wedge. The direction of the taper is always in the positive x-axis direction of the UCS. So, panduan kita adalah taper tu. Taper tu side yang condong tu lah. Okey, permukaan condong tu sentiasa pada mengikut arah positif X. Positif X. Ingat. So itu panduan dia. Jadi kita kena pusing lah. So, kita kena pusing UCS supaya dia punya taper tu sesuai dengan profil kita. Okay, now. Ingat arah taper ni sentiasa ikut arah X positif. Okay, now kita nak buat kat sini. So, macam mana cara nak pusing UCS? Saya nak tunjuk step seterusnya. Macam mana nak pusing UCS. Okay,
Sekarang ni kita punya UCS berada pada origin. Origin maknanya 000. Memang the real origin. Mengikut saiz kertas kita, kat sini lah 000 lah. Sebenarnya kita boleh ubah UCS kita ke tempat-tempat tertentu. Kita boleh customize location of UCS. Okay, UCS ni adalah User Coordinate System. Kenapa dia sebut user? Sebab kita yang tentukan dekat mana kita nak letakkan kita punya origin. Okay. Satu lagi kita panggil WCS, World Coordinate System. World Coordinate System ni awak cari dekat ikon yang ada lambang bumi ni. World Coordinate System ni adalah the real origin of UCS. So kalau kita klik pada World Coordinate System, dia akan locate UCS kita di tempat yang asal, iaitu tempat original 000. Okay, contoh saya nak pindahkan UCS, masukkan arahan UCS pada primitive command, enter. Dia minta dekat mana you nak pindahkan UCS. Contoh saya nak pindahkan UCS pada lokasi atau koordinat 50, 50, 100. Enter. Nampak tak pergi situ? Sini ialah lokasi bagi UCS kita, lokasi baru dia. Okey. Lepas tu and then kita enter lah, kita accept. Accept dia akan letak macam tu lah. Okey, jadi itu pulang lah. Dekat mana kita nak letak UCS. Okey, untuk mudahkan kerja kita, okey, saya tak nak gunakan perpindahan UCS ni untuk lukis waist kita ni. Okey, saya nak lukis waist dekat bahagian ruang kosong, lepas tu saya nak move saja. Lebih mudah kalau kita buat macam tu So sekarang ni kita just okey, saya nak pindahkan UCS di sini, tempat saya buat waist tadi. Okey. Ini keadaan dia. So mudah sikit awak nampak. So ini waist yang terhasil daripada UCS ni. Okey, so kita nak terbalikkan dia, kita kena pusing kita punya UCS ni. So cara nak pusing UCS lah dengan gunakan ikon di bahagian ribbon ni. Awak pergi pada bahagian koordinat ni, ribbon koordinat ni, cari ni ikon X, Y, Z ni. Ikon X ni menunjukkan arahan untuk rotate UCS about X-axis. Maknanya dia akan pusing satah YZ. Satah X akan maintain. Kalau yang ni, dia akan pusing satah XZ. Satah Y akan maintain. Okey, yang ini pula dia akan pusing satah XY. Satah Z akan dia akan pusing satah XY. Paksi Z akan maintain. Dia rotate UCS about Z axis. Jadi kita boleh pilih lah, mana-mana you boleh try and error lah untuk dapatkan the exact position of UCS. So sekarang ni saya nak X ni pusing ke sebelah belakang. Ini sebab taper tu tadi, kalau tengok profile dia sebelah sana. Jadi saya pegang paksi Y, saya pusing sebanyak 180 darjah. So Y maintain, paksi XZ pusing 180 darjah. Jadi X pergi sana dah. Okey, kemudian kita check balik. Betul tak keadaan ni? Okey, kita ada X sana dah betul, Y ke sebelah sana, Z sebelah bawah. Kalau ikutkan Z bawah ni betul dah. Kan? Z bawah ni kalau ikutkan dah betul dah. Okey. Cuma Y lah. Y ni macam Y tak ada masalah. Sebenarnya kita boleh masukkan negatif dan positif. So kita cuba lukis waist sekarang. So saya ambil waist. Okey. Okey, saya start dekat corner yang sama. Okey, tempat yang ni. Point. Lepas tu kita ambil length dulu. Length. Kita masukkan X. Okey. Dia punya X tadi 50. Enter. Okey, now kita masukkan Y. Nampak? Dia punya Y, dia pergi sebelah sana lah sebab sebelah sana positif. Jadi Y tadi 115. Enter. Dan kita masukkan Z. Z kita pergi sebelah bawah lah. 70. Okey, siap. So mana waist kita? Ni waist kita. Saya padam balik yang waist yang first ni tu. Okey.
kadang balik wedge yang asal ni sebab dia nampak confuse kan. Okey, ni wedge baru yang kita buat. So betul tak betul wedge ni? Kalau tak pasti, kita ubah view kepada conceptual ataupun yang lain yang lebih nampak. Okey. So inilah wedge yang kita nak. Wedge ni kita akan tampal lah. Kita akan lekapkan di atas box ni. So kita boleh gunakan arahan move. Okey. Arahan move. Okey. Then select wedge yang kita buat ni. Enter. Lepas tu kita ambil daripada satu lokasi ke satu lokasi. So kalau kita refer kepada apa ni? Sekejap kita boleh gunakan titik ni. Okey, titik di sebelah hujung bucu sebelah bawah ni. Itu rujukan kita. Okey, kita ambil, kita tampal kat situ. So saya ambil kat sini, kat bucu ni, endpoint ni, saya bawa ke endpoint ni. Okey, selesai. Okey, settle. Now barulah kita boleh buat proses seterusnya. Kita buat subtraction untuk kita dapatkan satah condong tu. UCS ni yang kita pindah ni, kita boleh patahkan, kita boleh ubah balik ke tempat asal. Kita klik pada world ataupun WCS. Klik kat sini, dia patah balik pada origin. Okey, now kita gunakan second command. Kita guna subtract. Okey, klik subtract. Kemudian kita klik pada objek pertama. Objek pertama yang kita nak kekalkan, which is the combination of box dengan silinder tadi. Kemudian kita enter. Kemudian kita klik pada wedge yang kita nak subtract ni. So klik pada wedge. Kemudian kita enter. Okey, so dapatlah result seperti yang kita nak. So now baru kita dapat surface untuk kita nak buat lubang ni. Okey. Okey, so sekarang kita nak buat ni lah, silinder. Kita nak buat silinder yang boleh menghasilkan lubang pada surface yang baru ni. Okey, silinder ni dekat mana lokasi dia? Kita kena tentukan dulu silinder ni punya center. So tengok balik dalam profile. Okey, silinder ni radius 8. Okey, radius 8. Lepas tu dia berdasarkan bentuk fillet, bentuk permukaan bulat di sebelah sini. Okey, so maknanya kita kena buat dulu permukaan melengkung ni, R20 ni kita kena hasilkan dulu, baru kita boleh hasilkan lubang R8 ni. Okey, kalau tidak nanti dia tak boleh detect di exact location tu. Okey. Okey, tak apa. Okey. So macam mana nak hasilkan fillet dalam lukisan 3 dimensi? Sebenarnya sama je konsep dia. Macam 2 dimensi. Arahan dia fillet juga. So you cari arahan fillet. Okey, show menu bar. Okey, cari arahan fillet dalam modify. Okey, modify. Okey, kalau tak jumpa kat sini, cari dekat ni lah, modify dalam menu bar lah. Okey, fillet. Okey, first dia minta kat awak select the first object. So kita terus select pada tempat yang kita nak buat fillet tu. Kita select pada bucu ni. Okey, select. Okey, kemudian kita masukkan radius. So radius 20, kita masuk 20. Enter. Lepas tu terus enter lagi sekali. Senang ya. So dapatlah. Fillet dah siap. Okey, lepas tu ada satu lagi fillet kat bawah ni. Sama juga, ulang balik step dia. Fillet. Yang ni radius 15 15. Lepas tu select select dekat dia punya tu, edge dia, bucu tu. Lepas tu ulang balik. Okey, select dulu, sorry. Step pertama select dulu bucu. Okey, lepas tu step kedua masukkan radius 15. Lepas tu enter lagi sekali. Okey, now dah siap, fillet dah siap, atas dan bawah. So tinggal kita nak buat lubang lah kat sini. Okey.
Saya patah balik pada pandangan 3D wireframe. Okay, now kita nak buat silinder kat sini. Bila kita buat silinder sekarang ni, saya cuba buat silinder, apa jadi? Silinder contoh kita nak buat kat sini. Kita nak klik dekat bulatan tu. Okay, now off snap dah boleh detect center ni. So klik pada center ni. Okay, dan kita cuba buat dia punya tapak dulu atau bulatan dia. Radius 8. Okay, masukkan R8. Lepas tu kita masukkan dia punya ketinggian dia, Z dia. Okay, masukkan Z dia. Sama tebal dengan tu lah, dengan box kita tu. Berapa dah tebal dia tadi? Tebal 25. Ulang balik. Silinder, snap color. Okay, awak bawa dulu awak punya cursor tu kepada lengkuk ni supaya dia boleh detect apa ni center. Okay, lepas tu masukkan radius 8. Lepas tu masukkan tinggi 25. Okay, tebal 25. Tengok jadi tak jadi? Okay, dia salah terbalik. Kita kena masukkan negatif 25. Okay, kena masukkan negatif 25. So, undo balik. Okay, siap. Okay, now kita ulang baliklah step subtract. Okay, kita nak buat lubang, kita kena subtract balik silinder ni daripada box kita. So, kita ambil subtract. Klik pada box kita yang kita nak kekalkan. Enter sekali, lepas tu klik pada silinder ni. Klik. Okay. Kita check betul tak betul. Tengok pandangan konseptual. Ada lubang tak? So, ada lubang. Okay. Ada lubang. Okay, kalau tak pasti kita cuba pusing. Okay, pusing boleh guna ni lah. Box ni, pusing. Ataupun boleh ubah kat view ni. Ya, tengok ada lubang. Lubang bawah siap. Lubang atas siap. Okay, selesai. Okay, keluar balik, escape. Masuk balik home. Lepas tu, klik balik pada HD Isometric. Okay, so siaplah objek kita. So, sekarang kita tinggal kita nak buat dimension. Dimension. So, saya patah balik pada 3D wireframe. Okay, alhamdulillah selesai proses drawing. Okay, now second step adalah proses dimensioning. So, dimension kita buat layer lah. So, masuk layer properties, kita buat layer bagi dimension. Okay, tadi kita pakai default layer. Okay, layer O. So, tak apa, tak ada masalah. Kalau nak buat layer baru pun tak apa. So, sekarang kita buat layer bagi dimension lah. Dimension, kita pakai warna biru. Okay, and kita activate dimension. Okay, now proses dimensioning ni, dimension ni sifat dia adalah dua dimensi. Kena ingat, objek ataupun entity bagi dimension ni sifat dia adalah dua dimensi. So, any shape dalam dua dimensi yang bersifat dua dimensi akan cuma boleh dilukis dalam di atas satah XY. Okay, faham betul-betul objek dua dimensi cuma boleh dilukis di atas satah XY saja. Jadi, wherever the XY plane located is, kat situlah akan terhasil objek 2D yang kita akan buat. Contoh sekarang, okay, position XY dekat sini. Okay, cuba tengok dekat lukisan awak, UCS awak. XY awak, satah dia di sini. Jadi, kalau kita nak buat dimension, contoh linear, contoh nak buat dimension sebelah atas ni, endpoint to endpoint, tarik keluar. Dia akan buat pada satah XY di sebelah bawah. Dia tak boleh buat di sebelah atas. So, maknanya awak kena pindahkan
lokasi UCS, okey, ke tempat-tempat yang awak nak buat dimension. Okey, dan dimension tersebut pastikan ikut SATA XY yang betul. Contoh ni 50 awak nampak 50 ni. Dia buat kat bawah tak boleh lah. Jadi for now dimension yang kita boleh buat cuma dimension di sebelah bawah saja. Okey. Arah teks bagi dimension berpandukan kepada arah positif paksi X. Okey, ingat arah teks ikut pada arah positif paksi X. Itu panduan dia. So sekarang ni kita buat dimension bagi sebelah bawah lah. Linear. So kita ambil endpoint to endpoint. Now kita boleh buat yang belah bawah dulu. Okey, slow. So dapat 100. Okey, saya nak ubah pada 2D lah. Okey, off dan grid. Okey. 100. Okey, apa lagi nak buat? Okey, dimension linear 50 daripada ujung ni dan kepada center ni. Bukan. Kita dapat balik linear daripada center pada garisan ni. 50. Okey. Ini kadang-kadang dia ganggu dengan OSNAP dimension ni off lah, mana-mana OSNAP yang ganggu. So patah balik. Okey. Apa lagi kita boleh buat? Sementara UCS kita berada kat bawah ni, cubalah buat semua yang mana yang boleh buat. Cuba kat sini pula. 25 dapat tak? 25 dapat, kita buat. Ulang. 35 pula. Okey, yang ni sampai center ni. 35. Okey. Kemudian 140. Ujung ke ujung. Okey, dapat. Okey, itu saja dimension yang kita boleh buat mengikut lokasi UCS sekarang. So now kita kena pindah UCS lah. So nak buat dimension tempat lain, dia pindah lah. So saya ambil UCS, enter. So saya pindah ke sebelah atas ni. Okey, saya akan pindah sebelah atas ni. Mana-mana lah asalkan di permukaan atas ni. Dan tulis enter accept. Okey, now kita cuba buat dimension sebelah ni. Dimension ni yang ada adalah radius dan diameter. So kita ambil radius, klik pada lengkuk ni, radius, keluarkan. Okey. Okey. Itu ulang untuk dimension, diameter. Klik pada ni. Okey. Okey, apa lagi yang boleh buat? Habis. Itu saja yang kita boleh buat. Okey, now kita kena pindah lagi UCS ke tempat lain. Sekarang ni saya nak buat dimension 50 ni. So saya pindah kat sini. Dekat SATA ni, dekat permukaan ni. Lepas tu kita accept dulu, enter dulu. Kita check balik. So 50 tu kita kena letak pada SATA XY. Jadi XY sekarang tak betul lah. So kita kena pusing. So pusing UCS Saya nak naikkan part CY tu. So saya pegang X, pusing 90. Okey, now Y dah naik. Tapi Y dengan X terbalik sebab 50 perkataan dia hala ke sebelah atas. Jadi X dengan Y tu kena switch. So kita pegang Z,
Okey, pegang Z. Okey, now kita pakai endpoint ni lah. Okey, klik pada endpoint ni, so dapatlah arah yang kita nak. Okey, settle. So next kita buat dimension. Linear. Okey, dapat. Okey, dapatlah 50 tu. Okey, apa lagi yang kita boleh buat? Itu saja, satu je 50 ni. Next, pindah lagi UCS. Kita sebelah atas pula, permukaan atas pula. Okey, accept dulu. Check XY kita. So XY ni kita kena pusing lah. So kita kena pegang Y. Pegang Y. Kita pusing 90 tu. Tengok. Okey, settle. So dapatlah. So ini UCS yang kita nak. X, Y, Z. Sambung dengan dimension linear. 70. Okey. Check balik apa lagi? 50. 50 Okey, so 50 berada pada surface atas sama dengan dimension 70, tapi arah perkataan tu lain. Okey, so, jadi kita kena kekalkan paksi Z. Kekalkan Z, kita pusing XY. Kita pusing macam ni. So kita klik pada endpoint je. Okay, then sambung dimension linear. Okay, ni 80 ke 50 dia buat tadi. 50 kan. Okay, so kita ambil sini, sampai sini 50. Okay, selesai. Okay, kemudian seterusnya dimension pada lubang atas ni. So kita pindah pada surface ni dulu. So ambil UCS. So saya klik dekat sini ya. Dia boleh detect, kita klik ya. Okay, kena accept dulu. Okay, alright. So automatic dia akan by default AutoCAD terus letakkan UCS pada posisi yang sama yang kita guna untuk lukis silinder ni. Okay. Tapi masalah boleh kita tak boleh kita buat dimension ni. So kita ambil radius, kita klik pada radius ni. Okay, tak dapat. Dia terbalik. Okay, dia terbalik. Okay, so maknanya kita kena pusing lah. Pegang Y, pegang paksi Y, pusing X dan Z. Pusing 90. Jadi macam tu. Saya undo balik. Pegang Y, pusing negatif 90. Ok, saya cuba buat macam ni. XY macam ni. Dimension, radius. Ok, baru dapat. Dia mesti X mesti ke sebelah kanan. Ok, dapatlah A8. Ok, settle. Ok, seterusnya A20. A20 di sebelah sana, sebelah belakang. Ok, jadi kita pindahkan UCS di sebelah belakang. Kita klik je kat mana, kat sini ya. Ya, dia detect dekat circle belakang, kita klik je. Ok, lepas tu kita accept dulu. Now kita cuba buat dimension. Radius, klik pada lengkuk ni. Dapat tak dapat? Ok, dapat. Ok, dapatlah ni. A20. Ok, selesai. Alhamdulillah. Selesailah lukisan 3D solid modeling kita. Ok, lukisan objek dengan menggunakan basic shapes. Ok, box, silinder dan juga wedge. Kemudian kita gunakan editing dengan arahan union. Ok, union dan subtract. Ok, kemudian kita terus buat dimensioning. Ok, kita guna skill macam mana kita nak pusing UCS dan juga skill untuk pindahkan UCS. Ok, so selesailah untuk lukisan pada hari ini. Cuma kita nak finalize, kita ubah. Ok, kita ubah sikit pandangan kepada 3D hidden untuk dapatkan sama macam dalam profile awak tu, awak ambil pandangan 3D hidden.
Okey, pandangan 3D hidden. Okey, so dalam pandangan 3D hidden, kita tak nampak lah. Okey, the hidden line ataupun hidden entity. So macam R20 ni nampak seperti dalam profile lah. Okey. Cuma background ni dia jadi hitam. Okey, you boleh ubah background dia lah nanti. Okey, itu saja untuk hari ni. So ada soalan-soalan, guys?